Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bitakil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tuan-tuan dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu untuk sama-sama kita mencari kesempurnaan dalam ibadat kita, khususnya solat yang bakal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibadat yang akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ibadat solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ibadat-ibadat lain juga akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ibadat solat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita puasa banyak mana sekalipun, sedekah banyak mana sekalipun, pergi haji banyak mana sekalipun, akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah kita kena cari kesempurnaan dalam ibadat kita, khususnya solat ini sampai ke akhir hayat. Walaupun kita belajar bab solat sejak daripada sekolah tadika sampai sekolah rendah, sekolah menengah, masuk sekolah agama, kita tak putus-putus menceritakan tentang solat. Bagi orang yang merasakan solat telah sempurna, maka dia rasa benda ini benda yang ulangan. Tetapi bagi orang yang mencari kesempurnaan dalam ibadat dia, betapa banyaknya kesilapan, kesalahan yang perlu diperbetulkan dalam solat mereka. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Minggu sebelum ni kita telah masuk syarat yang pertama mengenai yang sujud. Kita maklum bahawa sujud ini rukun yang ketujuh. Sebanyak 2 kali kita sujud, sebagaimana yang kita buat dalam solat-solat sebelum daripada ini. Dan kita tahu dalam banyak-banyak rukun-rukun solat ini, maka sujudlah yang paling dekat sekali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi pesan kepada kita, fa'akthud du'a fiha, maknanya perbanyakkanlah doa ketika waktu sujud. Walau bagaimanapun, di dalam bab sujud ini ada syarat-syarat yang membolehkan sujud kita ni diterima dan sah solat kita. Untuk pastikan solat kita ni betul-betul sah, pastilah kita kena ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam sujud. Yang pertama, sebagaimana yang kita sebut sebelum ni, adalah an yaqsuda bihawaihi ila al-ardi fi sujud. Maka hendaklah syarat yang pertama, hendaklah kita memang ada hasrat untuk sujud, walaupun kita sujud tersebut dalam keadaan tersalah. Misal kata dengar orang takbir di belakang Allahu Akbar, ingatkan imam ni kata takbir, rupa-rupanya makmum di belakang, dan kita pun sujud walaupun tersalah, tapi hasrat kita nak sujud, maka kita kena sujud ketika itu. Tapi kalulah kita ni maknanya tersujud sebab tersungkur, pening kepala dan sebagainya, maka hendaklah kita bangkit dan kita kena sujud semula. Itu kita bincang panjang lebar, telah kita bincang pada bulan sebelum ni. Yang kedua, antara perkara yang perlu kita titik berat, sebagaimana kita tunjuk secara teori dan praktikal baru ni, iaitu as-sujud ala sab'atil a'dha. Hendaklah kita sujud di dalam keadaan yang mana 7 anggota kita jatuh di atas muka bumi. Maknanya yang pertama, dimulai dengan kaki, yang perut jari kaki kita ni akan terturun daripada i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kita sebut dulu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tak, kita pergi terus pada sujud. Anggota yang pertama akan menyentuh bumi, sudah tentulah perut jari kaki kita. Nah, kemudian diikuti dengan 2 lutut kita. Kemudian akan diikuti dengan 2 tangan kita, dan akhir sekali akan diikuti oleh dahi kita, anggota yang ketujuh. Begitu juga apabila kita nak bangun, maka hendaklah kita bangun anggota yang terakhir sekali ketika sujud, iaitu mestilah kepala kita hendaklah bangkit terlebih dahulu. Tidak boleh kita bangkit dengan tangan di sebelah menggaru gatal di belakang. Kita bangkit begitu saja tanpa meletak kembali tangan kita, maka batal sujud kita.
Mesti kepala kena bangun terlebih dahulu. Itu kita bincang panjang lebar pada minggu lepas. Dan di antara perbuatan-perbuatan yang paling banyak salah ketika kita sujud adalah dengan tidak melipatkan perut jari kaki kita. Kita dah sebut dahulu, ini kuku kita, setidak-tidaknya mestilah bumi itu tersentuh di bahagian daging selepas daripada kuku. Itu dinamakan perut jari. Dan terbaiknya, hendaklah kita lipat di dalam keadaan sebegini. Sebagaimana satu di tengah-tengah baru ni. Yang berikutnya, yang ketiga, barulah kita masuk pada malam ni. Yajibu kasbu jabah inda mulamasa fil an-nasab syakku syiddatul har alal jabah falam yu'adzim lahum bisitriha lima Khabbab bin Ard radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ramdha fi jibahina wa akuffina falam yashkuna falau kana kasbu ghairu wajib lakina lahum bisitriha. Satu ketika dia kata seorang sahabat mengadu hal kepada Rasulullah tentang panasnya ketika sujud di atas pasir. Maka dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak aku lapik sesuatu?" Yang mana lapik dengan kata lain bukan sejadah, tapi lapik dengan daun-daun, lapik dengan kain-kain yang ringan sebegitu untuk mengelakkan panas aku sujud di atas tanah. Maka Nabi pun tak layan, dengan kata lain, falam yashkuna, Nabi tidak benarkan sama sekali. Bahkan Nabi pernah jawab dalam hadis yang lain, kalau kamu rasa panasnya pasir itu, sudah tentulah kamu tidak akan terdaya untuk menanggung api neraka di hadapan Allah nanti. Akhir ini yang nak beritahu kepada kita, jangan ada sesuatu yang menutup dahinya. Wa yajibu 'alal musalli ayyumakkin jibhatihi minal ard. Dia kata tahamulan bayyinan bihaisu law kana tahtuha qatn aw raml intaba wa zahara as-sujud fihi. Ini yang perlu kita kena ingat. Apabila kita sujud, jangan ada sesuatu yang mana apabila kita sujud tu dia ikut kita sekali. Maknanya dia ikut kita sekali. Maknanya dengan kata lain, maknanya contohnya wayar yang panjang. Ini wayar yang pendek tuan-tuan. Ini wayar pendek. Dia ada satu lagi wayar yang speaker ni, dia panjang sampai ke bawah. Dia panjang, dia mana kalau kita bangkit naik atas tu dia tak bergerak. Tapi kalau wayar banyak ni, contohnya kata ini wayar ni, kalau katakanlah wayar ni duduk kat dahi saya, apabila saya sujud begini, maka sudah tentulah saya sujud. Kalaulah saya sujud atas wayar ni, kalau tak kena saya bangkit, wayar ni naik bergerak sekali dengan saya, maka secara automatik sujud saya akan batal. Jadi kalaulah wayar tu panjang wayar tu, kalau kita bangkit naik ke atas pun dia tak bergerak, maka tak apa kita sujud atas begitu. Dan dia tegur takdir kita yang kedua, apabila kamu sujud di atas jadah ataupun hamparan yang lembut. Hamparan yang lembut, contohnya kapek yang baru-baru kadang-kadang ada di kalangan kita tu, dia beli yang sejadah yang lipat-lipat kan, yang suka bersandar tu kan. Saya pun ada rumah saya sebiji yang tu. Dia anak-anak murid bagi hadiah dekat universiti, saya terima. Tapi kalau jenis sejadah yang lembut-lembut sebegitu, kita kena hati-hati. Peranan perut jari kaki kita ni, kenapa kita kena lipat perut jari kaki kita? Tujuannya adalah untuk kita menolak. Ini kita sujud ni, kita tolak. Tujuan kita tolak ni adalah supaya dahi kita ni betul-betul mampat. Kalau kita semayang di atas tilam, ataupun atas bantal, kadang-kadang kita ni kata jenis orang manja. Sujud atas kapek-kapek ni, dekat ni tak boleh, kepala haus. Jadi pun cari tebal-tebal sikit, maka dia letak kepala lebih kurang begitu saja, batal solatnya. Sebabnya peranan perut jari kaki ni, dia akan tolak dahi kita supaya dahi kita betul-betul mampat di atas lantai. Ini yang paling banyak orang lakukan kesalahan, khususnya yang ada sejadah-sejadah yang tebal-tebal, yang mahal-mahal tu, yang tu kena ambil perhatian. Yang berikut dia kata, wala yajibul kasbul yadin wa rukbatan rijlain bal yukrah kasbul rukbatain li anna yufdi ila kasfil aurah fatabtu salatu wa qad dia kata wal qadam qad yakunu fil khuf. Dia kata yang berikutnya juga di antara orang salah melakukan ketika dia sujud, dia buka kaki dia luah-luah. Malam ni saya sengaja mari pakai seluar malam ni supaya tuan-tuan nampak kita nak sujud lagu mana. Saya pergi dekat ni suruh tuan-tuan dekat belakang tak nampak. Okey, contoh kita kata hak paling ramai orang sujud, dia buka kaki sujud lagu ni. Hak ni salah. Ni
Apabila sujud dalam keadaan dia sujud lagu ni. Ni kalau kita pakai seluar macam saya, maka dia tak ada mengapa. Dia tak akan terbuka dengan kipas atas ni. Ni kipas helikopter atas ni. Nah, jadi sepatutnya apabila kita sujud, selain bila kita lipat kaki kita begini, maka hendaklah kita kedudukannya hampir-hampir rapat sebegini. Taklah kata rapat begini tidak, makna kedudukannya hampir-hampir rapat sebegini. Sebab apa? Kalau kita pakai kain dan sebagainya, jubah yang tidak pakai seluar sebagainya, tidaklah terombak, terbuka aurat kita. Jadi kalau terbuka aurat kita, walaupun kita tidak berkehendak begitu dan kita tidak tutup dengan segera, maka solat kita akan batal. Ini kita betul. Ni yang saya beritahu ni, ramai kita tengok orang sembahyang dia buka kaki dia ketika sujud seperti mana dia berdiri. Itu kaedah sujud yang tak berapa betul. Tapi tidaklah membatalkan kalau kita buka sujud lagu ni. Cuma bimbang, takut-takut mari angin ke gapo ke, terbuka ni, maka boleh membatalkan sujud kita. Batal sujud kita, maka batallah solat kita. Tentu yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu juga dia kata, wala yajibul kashful yadain warukbatain. Maknanya dia tegur juga di kalangan kita, kadang-kadang dia nak jaga, terlampau nak jaga sangat dari segi perkara-perkara yang sunat, sehingga ke masa dia sujud dia buka tangan dia seluas-luasnya sehingga mengganggu jemaah. Kan kita maklum bahawa perkara-perkara yang sunat ini kalau kita nak buat tapi tak kesampaian nak buat disebabkan keadaan nak jagakan jemaah, maka jaga jemaah lebih baik. Contohnya kita nak duduk tayat akhir. Kita memang nak duduk tayat akhir secara tawarruk, menjatuhkan punggung kita di atas lantai. Tapi dengan menjatuhkan punggung kita di atas lantai, boleh menyebabkan ketidakselesaan jemaah-jemaah kita. Khususnya kita dah boleh rapat saf ni, maka lebih baik kita baca tayat akhir, tapi cara duduknya seperti tayat awal. Sebab apa? Kita nak jaga keselesaan jemaah-jemaah kita di sekitar kita, itu lebih baik. Tapi kalau dia ada ruang untuk membolehkan kita baca tayat akhir secara tawarruk, maka itu lebih baik. Tengok kepada suasana. Okey. Kita pergi lagi. Yang berikutnya dia panggil tanakus. Tanakus wa huwa raf'ul asafil 'alal a'ali. Makna kita maklum dah, mestilah kita apabila kita solat, sudah tentulah kepala kita ni ketika sujud jauh pergi ke bawah berbanding dengan kaki dengan punggung kita. Betul tak? Nah, maknanya kepala tu kena rendah. Bagaimana pula dengan orang semayang tempat yang tidak rata? Yang tidak rata. Contohnya katakanlah dia semayang tidak ada tempat lain, melainkan tempat itu sahaja yang bersih, yang sesuai yang ada ketika itu. Menyebabkan kita ni sujud kepala kita sama dengan punggung kita. Boleh ke tak? Dalam darurat tak jadi cerita. Tak jadi cerita. Tapi yang bahayanya bagi orang yang solat di atas kerusi. Ini nak saya tegur, nak orang ramai yang solat atas kerusi ini, walaupun rukhsah diringankan bagi orang yang tak boleh nak sujud, tak boleh lipat lutut untuk semayang atas kerusi, tetapi pastikan ketika sujud itu dia agak ke depan daripada lututnya untuk menggambarkan bahawa kepalanya lebih rendah. Sebagai contoh, saya suka tunjuk praktikal ni biar orang nampak. Kalau orang tak nampak susah juga kan. Sekejap lah. Okey. Tak apa saya buat. Boleh nah? Okey. Sebab speaker boleh gerak ni seronok sikit. Okey. Ni kebanyakan orang semayang duduk atas kursi. Saya pesan banyak kali kepada orang semayang atas kursi yang ada bahas sandar belakang. Kita sebut banyak kali dah. Jangan cuba dia semayang duduk macam duduk sambil minum air kopi. Semayang betul-betul. Jadi walaupun ada sandar di belakang, khususnya sandar yang sandar sengit. Minta maaf dah. Sandar kursi macam tu. Dia sandar sengit tu. Dia sandar kada sengit, jadi maknanya kedudukan badan kita, apabila kita tengok abang tu duduk macam mana. Sengit kan? Betul tak? Okay. Maknanya walaupun kita ni duduk, maka semasa kita solat juga wajib dalam keadaan tegak, duduk yang tegak, bukan duduk secara bersandar begini. Itu salah. Salah. Jadi maknanya ketika kita duduk, mestilah kita duduk kalau kita mampu duduk begini. Misal melainkan kita sakit belakang, slip disc dan sebagainya, itu cerita lain. Sekarang ni saya tanya, kenapa tuan-tuan semayang atas kursi? Saya semayang atas kursi sebab pertama sekali saya tak boleh bangun, saya pening. Bangun mesti jatuh. Itu penyakit dia. Tak apa. Sebab setiap orang semayang atas kursi ni masing-masing ada penyakit.
Ada setengah tu sembahyang atas kursi. Dia boleh berdiri tapi tak boleh lama. Ada. Okey, terima kasih. Ni. Saya suka kursi tu sebab dia mahal lagi. Okey. Misal kata duduk begini kan, kursi ni agak tegak sikit. Okey sikit, agak tegak sikit. Okey. Jadi maknanya saya sebut tadi, apabila kita sembahyang sambil berdiri, maka badan kita dalam keadaan tegak. Betul tak? Begitu juga dalam keadaan duduk. Jadi kalau orang sembahyang atas kursi ni, kita akan tanya dia, tahap mana yang tuan-tuan tak boleh? Saya masalah ustaz, masalah nak lipat lutut memang tak boleh. Nah, berdiri tak apa, lipat lutut tak boleh. Maka untuk jenis orang lagu tu, dia wajib kena sembahyang sambil berdiri. Tan mana dia nak kena duduk atas kursi? Nah, iktidal lakum dinukum waliyadin. Dia boleh kena sama juga. Rukuk, dia boleh rukuk cara biasa. Iktidal, dia boleh iktidal cara biasa. Tan mana dia tak boleh duduknya? Tak boleh nak lipat lututnya. Tan nak sujud. Okey, apabila nak sujud, dia barulah boleh kena duduk begini. Duduk. Barulah dia sujud. Allahu Akbar. Jadi kebanyakan orang sembahyang atas kursi, yang saya perhati betul-betul dia berlaku kesilapan ni, kadang-kadang kita tak nak beza di antara rukuk dia dengan sujud dia. Dalam kitab tu kata, apabila kamu sujud, maka pastikan kepala kamu adalah lebih rendah daripada punggung kamu. Jadi apabila kita sembahyang atas kursi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ataupun kita lakum dinukum waliyadin. Mungkin kita berkata, kita rukuk dalam keadaan sebegini. Contoh. Apabila kita langgar sujud, Sami Allahu liman hamidah, sebab kita nak sahut, yang kitab fiqh kata, pastikan punggung kita ini lebih rendah daripada kepala kita. Maka apabila kita nak sujud, kena pergi ke depan begini. Allahu Akbar. Ini kedudukan kita yang sebenar. Ni. Jadi kalau maknanya orang yang sujud itu dalam keadaan kursi, dia kena tanya diri dia, tang mana yang paling maksimum dia boleh pergi. Sebab kita boleh maksimum itu menggambarkan kepala dia lebih rendah daripada punggung dia. Katakanlah dia boleh setakat ni maksimum dia, maka rukuk dia di sini. Maka sujud dia di sini. Tapi kalau dia pergi tunduk lagi boleh tergolek ke bawah, jangan buat. Maknanya siapa yang tahu benda tu? Siapa yang tahu benda tu? Dia yang tahu. Saya tak tahu dia boleh sujud setakat mana. Dia seorang yang tahu. Kita jangan pula hukum orang ni apa, ustaz ajar lain, dia buat lain. Itu kemampuan. Cuma saya nak beritahu, apabila kita nak sujud dalam keadaan solat kita duduk, maka hendaklah kita pergi sejauh yang mungkin. Maknanya kita duduk di sini. Kalau inilah sejauh kita, kalau pergi lagi boleh tergolek, tak payah buat. Tak payah sampai terangkat buntut kita, tak perlu. Duduk atas kursi, boleh pergi. Dia di ujung sekali. Itu cara yang sujud untuk orang sembahyang atas kursi. Sebab kita nak sahut, di maklumat dia kata tadi, mestilah kepala kita ini lebih rendah daripada sujud kita, daripada buntut kita. Okey, ada setengah orang, sebab itulah orang yang sembahyang atas kursi ni, ada cerita lain pula ni. Orang yang sembahyang atas kursi, saya dah kata 10 orang yang sembahyang atas kursi ni, penyakit dia berbeza-beza. Penyakit berbeza-beza. Kita tak boleh hukum orang tu mesti sama. No. Cuma saya nak tanya, dia kata tahap mana dia boleh sembahyang atas kursi. Contoh dia kata, baik, fine. Kita kata dia qiyam, tak ada masalah. Rukuk, tak ada masalah. Iktidal, tak ada masalah. Sujud, tak ada masalah. Tak ada masalah sujud. Tapi tak mana dia tak bolehnya. Duduk antara sujud, dia kena duduk gini. Dia tak boleh lipat lutut dia. Maka beginilah cara dia. Jangan sembahyang atas ni. Jangan sembahyang atas ni. Tanya diri sendiri. Tapi kalau katakanlah dia boleh rukuk, boleh sujud. Tapi duduk antara sujud, dia boleh setakat ni. Tapi kalau nak bangun balik sekarang, tak boleh bangun lah. Tak boleh bangun dah sekarang. Duduk gitu dia sekarang sembahyang sekarang. Macam mana? Maka kalau ada penyakit tu, sembahyang tadi. Sembahyang atas kursi. Sebab saya kata, sebab setiap orang ada masalah masing-masing. Sebab kalau 10 orang tanya saya, 10 jawapan berbeza-beza sebagi berdasar pada kemampuan orang itu. Cuma kalau dia kata dia boleh serendah-rendahnya adalah dengan duduk di antara sujud lagu ni. Sujud dia tak ada masalah. Tapi nak bangun kalau duduk sini pun tak ada masalah, dia boleh bangkit. Maka tak sah dari sembahyang kursi ini, melainkan untuk solat sunat sahaja. Okey lagi. Baik.
Soalan tu memang soalan yang kalau tengok dalam Facebook pun, tengok dalam YouTube pun, 2, 3, 4 orang ustaz bagi jawapan beza-beza. Kalau seseorang itu, dia katakanlah, dia boleh qiyam tetapi dia kata dia tak boleh nak bangun, contoh tak boleh nak bangun. Jadi tak boleh nak bangun, mana lebih baik dia terus duduk je bawah ni dan jangan duduk atas kursi. Kalau mana lebih baik dengan dia akad takbir awal-awal, duduk atas kursi tapi sujud kadang nanti barulah dia buat macam biasa. Contoh kata dia tak ada masalah qiyam, tak ada masalah rukuk, tak ada masalah sujud, tak ada masalah duduk, ada sujud, tak ada masalah. Duduk gini. Tapi nak bangkit sekarang memang tak boleh. Maka pandangan saya duduk atas kursi daripada awal tu lebih baik. Nah, itu pandangan saya. Tapi kalaulah orang tu katakanlah maknanya dia boleh duduk daripada awal dari bawah. Tapi sekarang nanti kesemai sampai berdiri, maknanya kalau sampai berdiri, kalau dia dah kalau dah duduk di bawah, confirm dia tak boleh bangkit balik. Mana lebih baik dia semayang atas kursi dengan dia duduk di bawah ni? Daripada awal qiyam tadi, mana lebih baik? Maka bagi banyak pandangan para ulama lah. Banyak pandangan para ulama, dia kata duduk daripada awal di bawah tu lebih afdal daripada duduk atas kursi. Tapi saya tak pernah kata bahawa semayang atas kursi itu adalah salah. Jadi tanyalah diri masing-masing, tuan-tuan nak duduk mana. Ni kita uzur ni kita tahu. Jangan cara kat orang. Cuma kita orang cerita pada kita, hak sakit kita, nak rasa kita, semua kita. Boleh orang nak kata apa. Lagi? Okey. Mari nak buat contoh, tak ada masalah. Baik. Okey, itu masalah soft. Masalah soft. Terima kasih. Saya faham soalan. Kadang-kadang haji kita tunjuk dan baru kita nampak dia nak gapo. Kalau duduk boleh saya berdiri lah, boleh lah. Sebab saya ni biasa mengajarkan universiti 3 jam saya tak duduk. Jadi rasa-rasa kalau duduk ni dia hilang idea. Dia kalau kita pergi ke Turki tak ada masalah. Turki kalau tu pergi ke Masjid Biru dia tu, tuan boleh tengok di ujung sebelah sana tu dia buat tempat duduk khusus untuk geng-geng sakit lutut duduk semayang situ. Dia buat kursi biasa. Ini cerita di tempat dia. Tempat kita tak ada. Kita semayang atas kursi. Memanglah saya tengok banyak negeri-negeri dan saya sendiri yang telah diamanahkan oleh pejabat mufti negeri Kelantan untuk susun bagaimana cara nak solat atas kursi yang sebetulnya. Jadi saya ahli majlis fatwa sana, jadi saya kita orang muda sikit dia bagi kita. Saya tengok 3-4 buah negeri Sembilan, saya tengok Selangor, saya tengok Penang, saya tengok dan banyak-banyak negeri. Kalau tuan-tuan rasa nak tahu lebih detail, tuan buka tengok cara solat di atas kerusi mengikut fatwa di Pulau Pinang. Yang terbaik yang pernah saya jumpa adalah Penang. Yang terbaik. Sebab saya compare semua. Okey, baik. Ni cerita saya. Sebab kalau kita tengok Negeri Sembilan, dia tengok kalau kita ni daripada awal duduk atas kursi, ni kata ni kiblat tuan-tuan lah. Saya mudah nampak ni soft saya. Ni soft saya, ni kiblat tuan-tuan. Jadi kalau kiblat di sini, mana mudah nampak ke belakang. Tak apalah saya tunjukkan ni, mudah. Okey, ni kiblat kita tuan-tuan, ni kiblat kita. Soft kita kat mana? Ni soft kita kan? Ni soft kita kan? Okey, ni sah kita. Kalulah kita tengok kepada hak Negeri Sembilan buat, kalau kita daripada awal lagi, kita duduk bawah. Daripada awal lagi. Dah kat takbir kita duduk bawah dah, dah atas kursi dah. Maka lebih baik kaki ni duduk di atas saf. Kaki ni kaki belakang ni duduk atas saf. Tapi kalau kita semayang turun naik, kadang duduk, kadang berdiri, maka dia kata duduk lagi ni lebih afdal. Makna kaki kita terpaksa makan saf belakang. Kaki kita makan saf belakang. Cuma orang tanya saya. Bagi saya sebab benda ni tidak ada nas jelas, tidak ada dalil yang jelas. Nabi kata sallu qa'iman, sembahyang sambil berdiri, fa illam yastati' fa sa'idan. Kamu kalau tak mampu duduk, fa illam yastati' fa 'alal jambi, tak mampu juga duduk sambil mengiring. Nabi tak pernah kata duduk lagu mana, nak soft lagu mana. Nabi tak pernah kata. Semua ijtihad pada ulama. Maka bagi pandangan saya, sama ada orang tu sembahyang duduk daripada awal atau duduk di tengah-tengah, lebih baik kaki soft ni duduk di sini daripada awal. So makna sekarang ni dia terpaksa depan.
orang lain di belakang. Nah, jadi dia terpaksa depan dengan jemaah lain, tak serupa dengan orang lain. Kawan ni kan uzur, dah nama dia uzur, sudah tentu tak serupa dengan orang lain. Nah, nama dia uzur, sudah tentu dah dia tak serupa cara solat dengan orang lain. Jadi kita tak payah penimpal benda gitu. Jadi maknanya bagi pandangan saya, kalaulah orang tu dah duduk atas kursi sama ada ketika rokok atau ketika sujud, maknanya lebih baik ya daripada awal lagi kaki dia ni seolah-olah ning tumik, seolah-olah sama dengan tumik jemaah dia lain. Maknanya dia terpaksa ke depan sedikit. Sebab apa? Kalau dia duduk di belakang, dia akan menyebabkan sah belakang akan putus. Benda lebih besar lagi. Benda akan putus. Kalau mazhab Syafi'i, putus sah, jemaah tak ada. Mana tuan-tuan nak hak depan sikit ni, tapi mantak serupa dengan orang lain, dengan duduk belakang, tapi jemaah akan putus sah. Mana lebih bahaya? Bagi pandangan saya, putus sah terlebih bahaya. Cuma pesan kepada orang yang semayang atas kursi ni, duduk di ujung-ujung. Jangan duduk tengah. Duduk di ujung-ujung, sebabnya dia akan ganggu jemaah-jemaah yang lain. Tapi kalau dia paling kiri kanan, tak ada orang, dia terpaksa duduk tengah juga. Nanti kadang tak dia orang marah dia. Haji kan ustaz beritahu dah duduk tepi, dah pop-pop mau mari lambat. Marah sekali. Maknanya tak ada masalah benda ni. Maknanya cuma cara semayang sah apa lutut sebagai duduk ni sangat berbeza di antara satu sama lain. Okey, ada soalan lain? Bagus, saya suka begini. Kalau ada soalan lagi saya suka. Tak ada nah? Okey, kita pergi lagi. Semula? Sebenarnya saya tak nampak soalan dia tu. Berdiri betul? Betul. Maknanya kalau jenis orang yang tak boleh berdiri tadi, maknanya ketika takbiratul ihram, dia kena angkat takbir sambil berdiri. Sebab itulah kitab kata, kamu kena gagahkan juga untuk takbir sambil berdiri sebelum kamu duduk. Maknanya kalau kita boleh berjalan tak ada masalah, tapi cuma kita ni boleh diri sekejap je, maka takbir waktu ihram sambil berdiri itu kena lebih utama. Okey, kita pergi sikit lagi nah. Takut tak sempat sampai kita ke poin kita ni. Okey, luar tajuk tadi pasal duduk atas kursi lama dah kita bincang. Sebab kalau bincang 4 atas kursi ni 10 orang ustaz mari, 10 cerita lain-lain. Okey? Ni baru kita masuk yang tadi saya sebut tadi, yushtaratu alla yasjuda ala thawbi muttasil bihi qatarfikim tawil wa amamatihi idza kana yataharraku biharakatihi fil qiyami wal qu'udi. Dia kata jangan sesekali kamu sujud di atas alat atau pakaian yang bersambung dengan tubuh kamu ketika kamu dalam keadaan sujud, yang mana dia akan bergerak disebabkan kamu bergerak nak pergi pada qiyam ataupun nak pergi kepada duduk. Maknanya tadilah contohnya orang perempuan, dia ni apa nama kain dia punya telekung dia besar. Jadi apabila dia tertutup, sebabnya kita kena ingat bab sujud ni dia bahaya sikit. Apabila kita angkat je kepala kita, maknanya kita sudah dianggap sebagai berpindah kepada rukun yang lain. Jadi kalau takdirkan kita tersujud, maknanya terlipat di atas saya pinjam yang tu. Dah pinjam nah. Okey. Jadi orang suka semayang, dia duduk lagu ni. Ni maksud dia. Ini maksud dia. Kadang-kadang orang semayang dia letak atas belakang ni contohnya. Dia semayang atas belakang kan? Atau ada juga yang subuh-subuh, kalau orang kampung dia suka sangat. Subuh-subuh dia tutup kelubung gini. Dia semayang ni orang lelaki ni bukan orang perempuan. Dia suka semayang. Jadi maksudnya dia kata jangan kamu sujud di atas pakaian ataupun mana-mana yang ada tubuh badan kamu. Kalau kamu bergerak, dia akan bergerak sekali. Contohnya begini, saya katakan kalau takdirkan kita sujud di atas serban kita begini, tersujud, maka sudah tentu apabila kita bangkit, serban kita akan bangkit. Betul tak? Jadi sekiranya berlaku sebegitu, maka kita boleh angkat sikit kepala kita, tarik benda tu keluar. Contohnya kata-kata kita sujud begini,
maka kita boleh angkat kepala kita sikit, tarik betul-betul keluar. Sebab apa? Apabila kita sujud di atas mana-mana benda ni bersambung dengan badan kita, maka hukum kita batal solat. Sebab itulah kalau tempat kita, kenapa tempat kita ni kena pakai kopiah, pakai songkok? Adakah pakai kopiah, kalau tak pakai songkok, tak pakai kopiah, tak sah solat? Tak kan? Tak, boleh lipat lah. Okey, kita tak ada kaitan. Tapi kenapa kalau tuan-tuan pergi ke Tanah Harap, Pak Imam dia tak pakai songkok, tak pakai kopiah pun. Tapi geng-geng imam harap ni rambut dia pendek. Tak macam Pak Kuih kita, rambut dia panjang-panjang. Jadi sebab itulah apabila kita tengok ramai yang semayang kadang-kadang kopiah tak pakai. Tak nak sujud, apa dia tarik begini. Itu yang jadi masalah. Kalau ikut kepada mazhab Syafi'i, bergerak kita banyak kali, itulah yang boleh menyebabkan batal solat kita. Sebab itulah kita ni sunat pakai kopiah ni, ulama kata sunat pakai kopiah ni. Melainkan sekiranya seseorang itu dia ada kecederaan. Sebab ni semua dinamakan sebagai dai, tuan-tuan. Ni semua nama dai. Kalau sini kata ada jerawat batu sebiji. Ada jerawat batu sebiji, kita tak boleh sujud jerawat batu ni. Sakit. Kita pun nak menyengging sikit atas lantai. Tak ada masalah. Ini masih lagi dai kita. Melainkan kalau orang tu dia ikat di dahi dia ikat disebabkan kecederaan dan sebagainya, dan dia ikat di kepala kita disebabkan pakai bandage dan sebagainya, maka itu tidak jadi isu, tak jadi masalah. Hatta kalaulah orang tu kata dia ada sakit migrain, ada seorang yang jumpa saya, pramugara, seorang yang jumpa saya, dia tanya soalan saya, Ustaz, dia sakit migrain saya ni, migrain sangat kuat. Bukan kalau saya sakit migrain ni tak payah cuma ubat lah, isteri saya tak berani sentuh. Mana sampai aura tangan tu, tak sentuh lagi tu, dia sakit tu. Macam saya kata penyakit orang lain-lain. Nah, kalau dia tipu kita, dia tipu siapa? Dia semayang untuk siapa? Jadi maknanya tanya kita betul. Jadi dia kata dia tak boleh. Kalau setakat nak rokok tu, is okay lagi. Dia boleh lagi sekejap-sekejap, subhanallah sekali tu, dia boleh rokok. Sami Allah tu boleh lagi. Tapi nak sujud, Ustaz, saya tak boleh sentuh dahi saya kat lantai. Jadi, keuzuran dia, makna dia kena pergi sepaling maksimum dia boleh pergi, setakat mana pergi. Okey, katakanlah 3 cm yang setakat boleh pergi, tak rapat ke lantai, maka itulah sujud dia. Itulah sujud dia. Maknanya mudahnya Islam ni. Mudah Islam ni. Nah, kita jangan paksa siapa orang tu kata tak boleh, kena buat juga. Sebab ada satu ketika, ada seorang sahabat yang mana luka teruk di dalam satu peperangan, maka dia datanglah bertanya kepada seorang sahabat. Dia kata, aku nak sujud tak boleh ni. Sebab apa? Dia bukan masalah sujud. Masalah ketika dia kata, nak ambil air semayang tak boleh. Sebab lukanya teruk. Jadi, katanya sahabat tu, tak kira mu luka macam mana sekalipun, mu wajib juga kena ambil wuduk cara biasa dan semayang cara biasa. Lepas tu, dengar benda begitu, kawan tu buat supaya nasihat dia tadi, ambil wuduk, lepas ambil wuduk tak tahan lama, meninggal ketika itu. Maka riput kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu sebenarnya tak ada beza dengan seorang pembunuh. Bahasa dia kata. Maknanya Islam bukan begitu. Maknanya Islam kata kalau kamu tak boleh buat, tak boleh sentuh air, mana tempat kamu boleh sentuh, itulah tempat kamu. Kita nak sujud macam mana, itu tempat yang boleh sujud, setakat mana kita boleh. Okey, kita pergi lagi. Yang akhir sekali, itiminan, iaitu hendaklah kita sujud di dalam keadaan yang tenang, di dalam keadaan tamakninah. Dengan tamakninah maksudnya kesemua anggota-anggota sujud telah sampai ke lantai, dan ketika itu kita rehat sekejap setidak-tidaknya dengan qadar subhanallah sekali. Subhanallah sekali. Itu seringkah-ringkah. Hari ni hari malas saya sedunia, saya tak nak baca subhanallah 3 kali. Saya baca subhanallah sekali. Sah tak sembahyang saya, kata Ustaz? Sah untuk tamakninahnya. Selesai. Nah, okey. Dia ada sebab ibadat ni dia ada tika-tika begitu. Tapi jangan tiap-tiap hari. Yang jarang-jarang tu okey lagi. Summasjud hatta tatma'anna sajida. Maka hendaklah kamu sujud, yang mana sujud kamu itu kena betul-betul dalam keadaan tamakninah. Maka ulama pun ditanya pada ulama, bagaimana jadi maksud dengan tamakninah ini? Kamu berada di tempat tersebut setidak-tidak dengan qadar subhanallah sekali. Wallahu a'lam bissawab. Okey, setakat ni ada soalan lain sebelum kita masuk sunanul sujud. Sebab sujud ni, okey, sila.
Okey. Okey. Betul. Macam 3 sejadah. Okey. Dia sebenarnya masalah tinggi daripada Tok Imam dengan rendah Tok Imam tak jadi isu. Tak ada masalah. Kalau contohnya tuan-tuan kata ada semayang atas tangga tu yang ada kosong. Sudah tentulah kita lebih tinggi daripada Tok Imam. Jadi tak jadi isu sejadah 3 depan. Yang jadi isu sekarang ni adalah sejadah itu menyebabkan kita sujud tak sempurna. Itu yang kita nak bincang tadi. Sebab itulah saya minta maaf lah. Saya ni banyak komplain orang kadang-kadang masjid-masjid ni pening kepala. Gitu saya komplain. Banyak-banyak masjid ni, bukan masjid ni, masjid tu yang tidak ada parking untuk ustaz. Orang lain semua ada belakang. Masjid ni memang ada kat sini saya parking. Dia kelang kabut JK. Saya suka komplain orang. Jadi begitu juga dalam bab sejadah Pak Imam. Sejadah, kalau tuan-tuan nak rasa nikmat sujud ni, sujudlah ke masa jadi imam di masjid-masjid. Bab kapek-kapek yang mahal-mahal dan tebal-tebal. Tapi yang jadi masalah dengan Pak Imam tak sah semayang. Sebab itulah kita tak galakkan, saya kata tak galakkan tempat Tok Imam ni khususnya letak hak sejadah hak tebal-tebal. Kadang-kadang imam tak ingat, tak ingat dia letak je gitu, sedangkan dia belum sujud secara sempurna. Sebab saya kata tadi, nak pastikan kita sujud secara sempurna ke dahi kita ni, pertama pastikan hidung kita rapat di lantai. Hidung kita rapat di lantai. Hidung ni tak wajib tuan-tuan. Cuma hidung ni pengukur kepada dahi kita ni betul-betul center ataupun tidak. Satu. Yang kedua, kita nak pasti kita ni sujud dengan tepat, dengan mampak ke tidak, tengok jari kita. Jari kita itulah yang akan tolak dahi kita pergi ke lantai dengan agak padat lah. Sebab tu saya kata bagi sejadah-sejadah tebal ni kena beringat. Tapi kalau sejadah-sejadah ni nak nipin-nipin ni tak rasa sangat. Tapi kalau sejadah Pak Imam tu kena hati-hati. 3 lapis tuan-tuan. 3 lapis. 1, 2, 3. Semua hak mahal berlaku tu. Dan seorang balik Mekah minta tolonglah letak ke Pak Imam. Seorang dah 10 orang balik 10 lapis kapuk ni apa nama sejadah kat situ. Tu kena beringat. Boleh tak? Okey. Saya tak Pak Imam nyanyi nanti. Okay. Dia jenis ada juga jenis orang tak nak sujud, dia tak seban dia kat bawah, tak nak angkat, dia angkat balik sebab dia tak boleh terima hakikat sebab kapek warna hijau, dia warna biru. Misal kata kapek nak suruh kosong. Contoh saya kata kan, Jadi kalau kita tak main tutup letak, naik tutup letak, benda tu akan jadi menyebabkan maknanya kita tak banyak pergerakan kita yang boleh membatalkan solat kita. Satu lagi saya patut tambah apa ni haji kita tambah tadi. Untuk yang tak lapik di depan. Lapik ni depan ni sama juga. Dia tidak boleh mengikut kita walaupun dia jatuh balik. Melainkan rumput-rumput daun-daun yang kita sujud di atas rumput. Tapi misalnya kata, kita letak sejadah ni, macam Bilal kita, dia ni ringan tu, serban dia. Tapi dia lipat serban dia menyebabkan serban jadi berat, dia tak ikut naik. Tapi setengah-setengah orang tu serban hak zaman dulu, hak putih tu. Nak ujung-ujung nak ada macam bunga-bunga sikit tu kan. Yang tu kalau kita letak dan kita bangkit sekali, kalau kepala kita berpeluh, kita bangkit ni kan, dia terikut sikit, pak dia naik sikit. Dia naik sikit, walaupun jatuh balik, batal solat. Lebih kalau boleh jangan buat begitu. Tapi nak haji tanya tu betul. Ada juga saya jumpa dia ambil kejap dia letak, dia ambil sejak dia angkat balik. Tu banyak. Kalau kita jumpa di Mekah 10 orang solat, 10 gaya yang berbeza-beza. Tahi panah, dia buka baju dia, tahi sejuk dia ambil balik. Mujur telefon tak bunyi, tak hello je. Melayu buat belaka. Jadi kalau boleh elokkan pergerakan yang terlampau banyak. Okey, lagi? Silakan, tak apa. Malam ni bagus. Seronok saya dekat biasa masjid ni payah nak bertanya. Okey. Dah? Okey. Sikit lagi lah. Okey. Barulah kita pergi kepada sunat-sunat sujud. Saya terpesan daripada awal mukadimah tadi. Tuan-tuan, kita tak pasti kita hidup lagi ke esok. Kita tak pasti. Mungkin ramai jemaah kita tak sini tempat lain. Tak ada elok-elok, mari malam kuliah ustaz. Tengok-tengok esok dah tak ada dah. Meninggal. Jadi maknanya, sebab itulah Imam Allahu Akbar. Sa'id Hawa dalam kitabnya Al-Mustakhlis fi Tazkiyatul Anfus.
Di antara perkara-perkara yang boleh seseorang jadi amalan dalam kehidupan dia untuk mendatangkan kekhusyukan ataupun dia buat solat yang terbaik. Apa yang niat? Sebelum seseorang itu masuk ketika sejadah duduk nak angkat takbir, dia kena ada hasrat nanti. Ya Allah, bagi kekuatan daripada aku untuk aku lakukan solatku yang terbaik yang tak pernah aku lakukan sebelum ni. Dia kena ada niat dalam hati. Saya hawa sebab dia pakar ilmu tasawuf. Nah, dan kita tiap-tiap hari apabila nak masuk dalam solat, kena ada hasrat kita sendiri. Dan ini mungkin solatku yang terakhir. Maka sudah tentulah kita tidak akan lepaskan walaupun sedikit. Ingat tak masa saya sebut ketika i'tidal? Ketika i'tidal. Apabila seorang sahabat, apabila Nabi kata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dia bertambah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia tambah sikit. Lepas Nabi Assalamualaikum, Assalamualaikum, cari paling belakang. Aku nak tanya, dalam agama kamu tak ada siapa yang sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Nabi paling kiri kanan, senyap, sahabat-sahabat takut kena marah Nabi. Lah sekali Nabi tanya 3-4 kali, seorang tu sahabat, saya ya Rasulullah yang kata hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Oh, mu yang kata begitu, patutlah aku tengok berebut para malaikat nak mari catat pahalamu tadi. Berebut pada malaikat nak mencatat pahalamu tadi. Jadi nak malaikat kita, apabila kita buat solat, walaupun nampak perkara itu sunat, kita buat dengan sebaik mungkin. Di antara perkara yang sunat yang kita sebut dahulu adalah antara yang setiap tempat-tempat rukun ni dia ada benda-benda sunat yang perlu kita nak jaga selain daripada rukun tersebut. Antara dia kata at-takbir dengan lafazkan Allahu Akbar. Cuma dari dalam kitab-kitab dia mengatakan bahawa apabila kita daripada i'tidal nak pergi pada sujud, maka dipanjangkan sedikit Allahu Akbar sehingga bar tu sampai ke betul-betul di atas lantai. Nah, okey, isyak dah masuk. Tak apalah, saya perangai saya, isyak nak masuk, saya berhenti. Kali tak tahu apa tak khusyuk. Tengok bila ustaz nak berhenti. Kali pertama, bila ustaz nak berhenti. Kali kedua, kali ketiga, bila ustaz nak mati. Tu saya bimbang tu. Jadi saya berhenti setakat ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata allimna. Ya mufahim Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawul al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman, Ya Rabba Ibrahim, Musa wa Isa, Ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatir rahimin. Allahumma zinna ilma rizukna fahma bi rahmatika ya marhamin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatir rahimin. Allahumma rizukna fahman nabi zal musalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asnal insana fi illa nusalihan wa tawasaw bil haqq wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.